Punk ialah satu gerakan sosial yang bermula pada era 70-an. Ia bagaikan satu simfoni jalanan yang dimainkan secara serentak oleh pemuda rebel di United States dan United Kingdom. Pembudayaan punk berlaku di bandar-bandar metropolis di mana kelompok pemuda berkongsi ideologi dari segi penolakan terhadap norma arus perdana, bersentimen anti penguasa dan menjulang politik berhaluan kiri seperti anarkisme. Sama dengan budaya kontemporari dengan punk, gerakan ini digemakan dengan populariti muziknya, punk rock. Genre ini dipelopori oleh beberapa kumpulan rock dan artis 60-an seperti Motor City 5, MC5, The Stooges dengan frontman-nya Iggy Pop, petikan gitar Tom Verlaine, kumpulan The New York Dolls, The Who dan The Velvet Underground. Now I wanna be your dog. Let me kick out the can. Yeah. Lagak serta perlakuan agresif Captain Beefheart, Iggy Pop dan Pete Townshend dilihat sebagai precursor kepada punk rock attitude yang agresif, keras, mentah dan seksual. Lagak ini diadaptasi sedekat kemudian pada era 70-an oleh frontman kumpulan punk rock seperti Johnny Rotten, Henry Rollins dan yang seangkatan dengan mereka. Tetapi punk rock juga berpremiskan elemen non-conformist yang turut merangkumi elemen kreatif serta diksi puitis. Aspek ini dapat dilihat pada penulis lagu merangkap penyanyi rock wanita Patti Smith dan vokalis The Velvet Underground, Lou Reed. Lou Reed bukan saja dilihat sebagai salah satu godfather of punk, malah boleh dikatakan sebagai pioneer kepada indie sound. Pada era 70-an, terdapat sebahagian besar generasi pemuda US dan UK masih disisihkan akibat ketidaktentuan ekonomi dan politik di negara-negara mereka. Dalam kalangan mereka, bangkit sekelompok pemuda yang menggunakan muzik sebagai platform menterjemah rasa marah dan berontak. Dalam permainan muzik yang dipandang sebagai amatur, mereka mengolah komposisi yang keras dalam tempo yang laju dan bingit. Komposisi muzik mereka lebih mentah tetapi berterus terang. Apabila membayangkan kumpulan punk rock, inilah imej yang akan muncul. Ramai menganggap The Ramones dari US dan The Sex Pistols dari UK sebagai kumpulan punk rock paling popular serta berpengaruh. The Ramones telah meletakkan genre punk rock di peringkat global, manakala The Sex Pistols menggambarkan attitude punk rocker yang provokatif, sama ada di atas pentas mahupun sebagai gaya hidup. Hingga hari ini, antik mendiang Sid Vicious dan Johnny Rotten dianggap sebagai punk rock attitude yang sebenar. Selain lagak dan sikap, punk rock juga berasaskan kesedaran politik dan isu sosial. Bagi kelompok punk yang lebih politikal, mereka mempertikaikan polisi pihak kerajaan berkenaan isu-isu masyarakat marginal, malah mendukung fahaman anarkisme. Ciri-ciri punk rock militan ini sebenarnya merupakan kekuatan utama gerakan punk yang diterjemah dalam pertubuhan bawah tanah, penyebaran zin dan muzik punk rock. Antara yang membawa ideologi ini ke dalam karya muzik mereka ialah seperti The Clash, UK Subs, The Black Flag, Stiff Little Fingers, Gang of Four, Dead Kennedys dan beberapa lagi. Kumpulan-kumpulan ini mengisi mesej politik yang berat dalam karya-karya mereka seperti perjuangan kelas pekerja, anti-rasisme, isu imigran dan idea revolusi seperti anarkisme. Kumpulan punk rock yang beridealisme terus membuat kemunculan pada era 80-an seperti Bad Brains, Fugazi, Flux of Pink Indians dan Chumbawamba. Kerana punk ialah gerakan berideologi politik kiri, golongan ini mencipta konsep sell out, iaitu pengkhianatan terhadap etos punk yang berontak, anti-authority terutamanya kerajaan, penguasa, status quo dan sebagainya. So what would you say is the worst thing that came out of punk? Sellouts. Punk memudayakan amalan do it yourself, DIY. Ini bermakna pemuzik punk tidak boleh menerima bantuan pihak bourgeoisie yang merupakan penindas golongan proletariat. Ini menyebabkan hampir semua kumpulan punk rock terkenal seperti The Sex Pistols, The Clash, The Ramones dan lain-lain dilabelkan sebagai sell out. Isu ini sebenarnya telah berlaku sejak gelombang awal punk rock baru bermula. Seawal 1978 lagi, kumpulan anarko-punk dari UK, The Crash, mengkritik beberapa pemuzik punk terkenal dalam lagu Punk is Dead seperti The Clash,
Steve Jones dari The Sex Pistols dan Perry Smith. Beberapa kumpulan punk rock lain turut melakukan kritik kendiri terhadap gerakan punk dan anarkisme di mana terdapat dalam kalangan pendukung gerakan-gerakan ini menyertai sistem yang mereka sendiri tentang. Antara kumpulan punk rock yang sering dicontohkan sebagai sell-out ialah Green Day. Mereka mula mencipta nama dalam scene lokal di Gilman Street, sebuah kelab muzik yang hanya membenarkan independent punk band membuat persembahan di sana. Green Day kemudiannya menerima kontrak major label dan menjadi selebriti antarabangsa. Namun terma selling out ini masih boleh dipertikaikan. Ramai melihat isu sell out sebagai sesuatu yang toksik kerana akhirnya perkara ini menjadi paradoks apabila komuniti ini mewujudkan gatekeeper halimunan yang bertindak seperti satu otoriti kepada punk rock. Tidak semestinya setiap punk rock band yang dinaungi major label meninggalkan ideologi asal mereka. Perkara ini dapat dilihat pada Chumbawamba. Bermula sebagai anarcho-punk band, Chumbawamba kemudiannya menukar genre mereka kepada techno pop dan folk rock setelah mendapat kontrak rakaman. Chumbawamba terkenal dengan single Tap Thumping yang pernah menjadi soundtrack kepada permainan video World Cup 98. Pada tahun sebelum, mereka menandatangani perjanjian bersama sebuah korporat besar, EMI. Keputusan yang kontroversial kerana ia bertentangan dengan ideologi ekstrim anarkisme. Menurut Chumbawamba, semua rekod label, tidak kira independen atau konglomerat, adalah sama saja. Mereka berobjektifkan keuntungan yang maksimum. Dengan memilih EMI, mesej mereka boleh disebarkan dengan skala yang lebih besar. Chumbawamba bagaimanapun kekal dengan prinsip ideologi punk anarkis. Setiap lagu mereka mengandungi mesej politik kiri yang kadangkala ekstrim dan berunsur revolusi. Kumpulan ini tetap terlibat dalam banyak protes terhadap kerajaan, kuasa kapitalis dan pihak korporat. Malah, mereka sentiasa menyalurkan dana bagi menentang pihak-pihak elit ini. Mereka juga tidak melanjutkan kontrak bersama EMI selepas tahun 2001 kerana hasrat mereka telah tercapai. Chumbawamba membuktikan bahawa mereka tetap kekal dengan etos punk meskipun sewaktu ditawarkan kontrak bernilai ratusan ribu dolar. What gives you the constitutional right? What gives you the constitutional right? Ideologi politik kiri yang dibawa kumpulan punk rock dalam gelombang awal bagaimanapun tidak diteruskan kumpulan muzik punk yang ditubuhkan pada lewat 80-an dan awal 90-an. Dalam fasa inilah munculnya post-punk seperti grunge dan pop-punk yang lebih berstruktur. Kebanyakan tema karya-karya genre ini berkisarkan identiti diri, emosi, penyakit seperti anxiety, depresi dan masa-masa muda. Bahkan ada yang tidak membawa apa-apa makna. Pada awal 2000-an, muzik punk rock semakin dikomersialkan. Pada waktu ini munculnya Avril Lavigne, Fall Out Boys, The Simple Plan dan mereka yang seangkatan. Ramai antara mereka menjadi selebriti pujaan dan memiliki kekayaan luar biasa. Walaupun punk rock hampir menjadi relik boomers, ia tetap mempunyai impak di peringkat akar masyarakat. Malah masih terdapat banyak kumpulan punk rock baru yang ditubuhkan saban tahun dan mereka tidak bersama status quo, menentang dogma dan tidak akan bersama pihak berkuasa. Walaupun telah dieksploitasi pihak kapitalis, punk rock akan kekal hidup selagi sistem yang korup terus membelenggu. Punk is not dead.